Testing, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Faridah Ibrahim, Darman, Salam, Ya Nisa, Ya Nisa Aisyah, Adam Sfirqan, Siti Ajab. Kak Yanti Hamid, tolong respon soalan saya dalam buku apa? Tolong respon suara audio video tidak. Saya tengah adjust ni. Saya sedar saya tak bagi notis, tapi saya rasa saya nak cuba peluang yang ada ni, insyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ustazah iktikaf daripada lepas sahur tadi pukul 3 pagi kot masuk. Tolong respon sebab saya sepertinya berbisik-bisik sahaja ni. Nak test kepoweran Mac ini, kepoweran, okey? Perlahan sangat ke? Ya, sekarang saya berada di bahagian atas. Bahagian atas. Salam 23 Ramadan ke Kak Mas Liza? Oh yelah, sini 24 Ramadan. Kurang jelas. Langsung tak jelas ke? Macam mana lagi nak buat nak bagi jelas ni? Allahumma salli ala. Kak Yanti kata clear. Kak Yanti kata clear. Macam mana orang lain kata tak clear? InsyaAllah. Hajjah Siti Rauzah, InsyaAllah. InsyaAllah. Saya duduk tersandar dekat dinding-dinding ni. So anda nak tengok muka Minah Arab ni ke? Ataupun anda nak tengok sekejap lagi, kalau tidak ada halangan, saya cuba bawa anda ke pemandangan tawaf di bawah, sebab sekarang kita dah tak boleh dah sandar-sandar dekat untuk melihat tawaf daripada bahagian atas. Jadi Evi okey, jelas. Tadi kata tak jelas Cik Rodia ni satu. Saya nak habiskan bab ni lah, sahabat-sahabat rasa terhutang sangat. Jadi Ustazah tak bawa kitab. Ustazah cuba je baca, okey? Muka surat berapa kita semalam? Cuba bagi tahu Ustazah, muka surat berapa kita semalam? Muka surat 469 dah baca ke belum? Biasalah Nur Azlina Musa, takkanlah kita nak menjerit-jerit. Sebab Ustazah dekat masjid ni sayang. Kamila Kamarudin, Masya Allah. Ukhtiku sayang Azizah Arifin, subhanallah, moga sihat walafiat. Didoakan dari Baitullahil Haram. Faridah Surip, Dayana Nur Cahaya. Okey, Fauzi Aziz, terima kasih respon. Amirah Wagiman, Alhamdulillah Umi, thank you Umi sayang, insyaAllah. Kak Maryam Syarbaini, ku terpandang-pandang wajahmu di sini. Okey, nak hadap Ustazah pula. Sebenarnya saya bertutup ni, kadang-kadang duk tersandar macam ni, ada je orang yang menyapa. Jadinya macam tak adalah ganggu sebenarnya. Tapi sebab lagi satu, kalau tak dihalau, maka habislah live kita ni. Muka surat berapa semalam? Tolonglah respon saya. Semalam kita berhenti muka surat berapa? Sebab di masjid ni saya tak bawa dah kitab. InsyaAllah, insyaAllah. Sayyidatul Salma. Amin, amin. Sayyidatul Salma. Ya, ni tingkat 1 daripada Ajiat. Kita lalu jambatan naik atas, InsyaAllah. Allahu Akbar. Masya Allah. Fatimah Wati, Nur Hayati Bedul. Kita Kaabah, Masya Allah. Salimah Haji Jamil, suara clear, Arkemel. Saya tunggu muka surat berapa nak start ni. Nora Muhammad Noh. Okey, sementara kita menunggu muka surat 471 ya Azrina. Ya ke 471? Betul lah, saya rasa 471. Syair atas tu Ustazah dah habis baca kan. Sekarang kita baca. Semalam live terputus sebab Ustazah dalam bilik. So rasanya, yes, volume rendah memang sebab saya pelankan suara. Lagi suara. Dalam macam ni dengar jelas tak? Tapi ni ringtone.
Ayat Ali Imran 140. Okey. Ustazah cuba yang terbaik untuk anda, insya-Allah, walaupun dalam kepayahan sedikit ni. Ustazah iktikaf di masjid, tetap dengan jelas. Okey, kita terus 471 ayat Quran yang pertama, betul. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok meja ustazah cantik tak? Meja ustazah. Ini handphone yang meletakkan muka surat Al-Tahzan. Baru lepas baca Quran, letak dulu sekejap. So kita mula Al-Tahzan ya. Belikan nikab tu untuk hamba-hamba Kak Yat. Ini pun nikab dah tahun bila dah Kak Yat beli kat sini. Subhanallah. Kita habiskan dulu muka surat 471 ilal akhir. Bismillah ya Allah, berilah kemudahan untuk hari ini nak habiskan. Semoga bateri apa semua memberi kerjasama. Amin. Kita teruskan ya. Anda ke dah tak nak dengar Al-Tahzan, ke nak dengar cerita Mekah je? Ustazah ni rasa tak sedap jiwa selagi tak habis tahu. Lepas tu bila Ustazah bacakan kitab, rasa macam alah nak tengok lagi Mekah. Sabar-sabar kita belajar ya, maksud sayang bertambah usia baru. Masya-Allah. Ya, sebab hari ni saya sengaja keluar awal daripada hotel. Saya memilih tingkat 1, saya nak tengok suasana dekat sini. Sebab semalam berada di bawah dekat ruang Kaabah kan. Saya tak naik lagi dekat tingkat 1 ni nak tengok apa perubahan dia. Memang setiap kali datang ni sahabat-sahabat tak boleh nak share dengan orang. Kalau dulu situ pintu masuk dia kan, dekat tempat orang berdiri tu pintu masuk daripada Ajiat. Tengok belah atas ni daripada tahun sebelum Covid lagi tak siap-siap. Tak tahulah mereka ni apa ke benda dibuatnya kan. Tengok. Lepas tu dulu kat situ dekat tempat orang bertudung-tudung pink tu tempat muslimat. Lepas tu sekarang ni dah jadi tempat muslimin. Lepas tu mulanya tadi Ustazah duduk dekat ni yang pagar-pagar ni kan. Lebih kurang 1.5 jam duduk sini iktikaf. Masya Allah, syahadan bagusnya rasa kan. Sebab Ustazah suka kalau solat ni depan Ustazah tu ada penghalang macam tu. Jadi kita macam orang tak lalu depan kita masa solat. Tak ada orang ganggu. Elok dah azan pertama 3.30 pagi. Kena halau semua. Dah pakat berlari. So last kat situ penuh juga. Akhirnya Ustazah tersandar. Opposite dengan dia ni lah. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Nak dengar Al-Tahzan kan. Okey, kita habiskan. Bismillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cik Rodiah pernah naik skuter. Kenapa? Jangan naik skuter kalau sihat. Masya Allah. Oh, hati Khalijah Muhammad kata nak dengar semua. Sabar je lah. Okay. Minta maaf ya tanpa notis sebab saya nak pastikan line okey ke tidak. Maknanya dalam bilik saya tak boleh buat live. Sebenarnya sahabat saya Datuk Rozana ajak saya buat live dekat bilik dia. Tapi macam sebab tak janji. Handphone saya satu lagi ni internet saya tak on kan. Supaya sekali-sekala je saya buka supaya saya tak ni kan, saya tak terganggu lah dengan macam-macam daripada WhatsApp daripada Malaysia. So saya onkan handphone Mekah saya ni saja. Nanti sekali-sekala baru saya tengok. Kalau urusan family dan sebagainya mereka tak jumpa saya, mereka akan cari di handphone Ustaz Azwan lah macam tu. Okey, so handphone ni saya gunakan sebagai kitab bila saya berada di luar bilik. Tapi saya bawa kitab. Okey, kita baca muka surat 471 daripada surah Taha ayat 52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ilmuha 'inda rabbi fi kitabin la yadhillu rabbi wa la yansa. Musa menjawab, pengetahuan tentang itu ada di sisi Tuhanku, di dalam sebuah kitab. Tuhan kami tidak akan salah dan tidak pula lupa. Para rasul sangat-sangat meyakini apa yang Allah siapkan untuk mereka adalah yang terbaik, tak pernah sia-sia. Seronoknya kan sahabat-sahabat kalau kita punya hati yang macam tu, sentiasa apa yang dari Allah tu baik.
Ya Allah, kuatkanlah keimanan kita, kuatkanlah keyakinan kita untuk itu. Amin. Surah Al-Mutaffifin ayat 6. Ni pun dah baca rasa semalam ni. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, iaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Allah Allah Allah, bila sebut cerita tentang hari bila manusia berdiri di hadapan Tuhan semesta alam, apalagi kita yang kerdil ni, sahabat-sahabat, kita yang kerdil ni nak berhadapan dengan Allah. Takut sebab banyak sangat dosa-dosa kita. Banyak sangat lepas satu-satu yang kita lakukan sepertinya orang yang tak serik-serik. Sedangkan kaum terdahulu hanya buat satu dosa yang Allah murka kepada mereka. Allah terbalikkan mereka, Allah datangkan hujan batu kepada mereka, macam-macam yang Allah hapuskan mereka daripada muka bumi ni. Tapi berkat kita ni menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah, Allah pelihara kita, Allah jaga kita, Allah beri peluang kepada kita. Allahumma salli ala Muhammad. Apa tu? Surah Ali Imran 140. Lain? Kenapa tak faham? Salah muka surat ke saya? Tolong sahabat-sahabat dirahmati Allah respon Ustazah. Muka surat 471 ayat Ali Imran. Sekejap ke saya salah muka surat ni. Sekejap. Oh okey, patutlah ni rasa dah baca. 471 ai. Oh okey, la ilaha illallah. Saya duk tengok. Masya Allah, Masya Allah. Betul lah, betul. Saya duk tengok gambar yang semalam saya tak delete lagi. Mana 471 muka suratnya? Kesiannya lah. Ha, betul. Okey. Tak apa, tak buang masa. Tak, tukar tangan jap. Penat. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, kita baca. Betul lah muka surat 471 surah Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kat situ kan. Sorry sahabat-sahabat. Okey. Kat situ dah dengar bunyi baby menangis lah pula. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Ali Imran 140. Masya Allah. Kekuasaan Andalusia pun jatuh ke tangan Ibn Tashfin dan dia berlepas tangan dengan alasan bahawa orang-orang Arab Andalusia lah yang memintanya dan menginginkannya untuk melakukan semua itu. Masya Allah. Dalam keadaan salah menyalahkan. Tadi depan Ustazah ni pun nampak anak Arab remaja lah kan, berlari daripada pintu luar tu, kecoh. Tiba-tiba dia bertiga orang bergaduh. Apalah kan, pelik sungguh. Sebab apa sahabat-sahabat dirahmati Allah? Sebab macam-macam. Kadang-kadang orang kata tempat barakah ke Ustazah, takkanlah orang nak bertumbuk dan sebagainya. Usah kata bertumbuk. Sepanjang pengalaman Ustazah belasan tahun pulang alik ke sini, ada kami nak bawa jemaah umrah satu kumpulan, siap saling berpisau-pisau betul-betul depan dataran Masjidil Haram. Ya Allah, ya Tuhanku, saat itu Tuhan je lah yang tahu. Tok Ma Mikail, terima kasih hantar 75 stars. Syukran, moga barakah rezeki. Amin. Baik, jap nak betulkan meja, yakni beg Ustazah ni dia menjadi meja. Okey, sekejap. Okey, kita baca lagi sambung. Subhanallah. Beberapa waktu kemudian putri-putri Ibnu Abbad dengan berkaki ayam, mata sembab, wajah yang tidak terurus dan kelaparan datang menjenguknya di dalam penjara. Ketika melihat mereka, dia menangis di depan pintu penjara seraya berkata, dahulu hari-harimu penuh dengan kesenangan dan kegembiraan. Kemudian harimu berbalik mengembalikanmu ke Ahmad sebagai tahanan. Kamu lihat anak-anak perempuanmu berpakaian lapuk lagi kelaparan, meminta belas kasihan kepada orang ramai kerana sudah tidak punya apa-apa lagi. Mereka datang kepadamu menyerahkan nasibnya dengan pandangan yang tertunduk layu, lagi bermuka pucat. Kaki mereka menginjak tanah. Siapa tu? Rooftop sekarang, Masya Allah, pun halau dihalau juga. Masya Allah. Lapuk meminta belas kasihan kepada orang ramai kerana sudah tidak punya apa-apa lagi. Masya Allah.
Kaki mereka menginjak tanah kerana tidak beralas kaki lagi. Seakan-akan belum pernah menyentuh harumnya minyak kasturi dan kafur. Masya Allah sahabat-sahabat. Ini cerita bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Bersenang-senang dahulu, bersakit-sakit kemudian. Dia senang di awalnya sahabat-sahabat. Muka surat 471 muka surat 471 siapa yang baru masuk. Dia senang di awal, susah kemudian. Ini sebenarnya satu perkara yang sangat sakit dan musibah itu menjadi pelajaran kepada orang di sekelilingnya. Jadi biasa kita tak pergi kepada kerajaan Al-Barmaki pun, kita tengok di sekeliling kita, bila kita nampak kan jadi bahan cerita orang. Ya Allah Ustazah, dulu dia tu kaya raya tapi sekarang macam tu kan. Jadi maknanya sahabat-sahabat, terima kasih Sukrina Yusof hantar 50 stars. Kami Darul Fawaz sangat-sangat menghargai, alhamdulillah. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, yang paling best dalam hidup kita ni berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi kalau kita senang dulu, kemudiannya kita sakit, itu bahaya. Apatah lagi yang sakit itu di akhirat. Kita nak biar hidup kita ni susah dekat sini, tapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, amin, Ramilah Ramli, amin, amin. InsyaAllah perniagaannya sukses. Syaratnya kembali kepada Allah. Jaga mak ayah. Ustazah baru je menulis dalam Facebook Ustazah. InsyaAllah menjadi manfaat kepada semua anda mudah-mudahan. Baik sahabat-sahabat dirahmati Allah, ambillah manfaat daripada musibah. Bukan kita mentertawakan orang, tapi kita tak nak jadi macam orang-orang yang terdahulu. Contoh-contoh yang macam ni diceritakan dalam Latahzan. Dulunya senang, tapi sebab tidak taatkan Allah, akhirnya dia mendapat kesengsaraan. Itu baru sengsara kat dunia, kan? Kita tak nak sengsara dekat akhirat lebih dahsyat. Sedangkan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, sekejap bilang mana dah pula perginya. Okey, sekejap. Ini mana? Masalah sikit. Kitab tak bawa ni. Okey, kita pergi muka surat yang kedua. Betul tak? Sekarang ni kemudian masuklah penyair Ibnu Lubanah menemui Ibnu Abbad seraya berkata. Betul kan situ? Hiruplah bau semerbak yang membawa kedamaian ini. Aku akan menuangkan misk dan tuak kepadamu. Aku ilah dengan ungkapan sindiran, kalau tidak mampu terang-terangan, bahawa sesungguhnya engkau pernah hidup senang dan memilikinya. Kini hujan seakan-akan menangisimu, dan angin seolah-olah merobek-robek bajunya. Buruh pun bertempik menyebut namamu, ikut bersedih terhadapmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Macam mana sahabat-sahabat dirahmati Allah, kalau kita berbicara cara orang-orang lama, kan? Hujan pun menangisi, buruh pun bertempik menyebut namanya. Makna seolah-olah seluruh seantero alam ni tidak bersetuju dengan keadaan. Dulunya kita bersenang-senang tapi kita jauh dengan Tuhan, akhirnya Allah beri kesakitan. Allah tidak sezalim itu sahabat-sahabat. Kalau kita senang tu tak salah, kaya raya tu tak salah, tapi jangan sampai kita menjauh dengan Allah, kita bongkak dengan apa yang kita punya. Ini antara cerita-cerita yang dikongsikan dalam Latahzan yang nak membuka mata-mata kita sebenarnya. Okey, Ustazah sambung lagi, tak sabar nak habiskan ni. At-Tirmizi meriwayatkan daripada Atha, daripada Aisyah radhiyallahu an, bahawa dia pernah melintasi kuburan saudaranya Abdullah bin Abu Bakar yang dimakamkan di Mekah, dan dia mengucapkan salam kepadanya dan berkata, wahai Abdullah, perumpamaan antara diriku dengan dirimu hanyalah seperti yang dikatakan mutammim. Apa tu maksud sahabat-sahabat dirahmati Allah? Kita nak kesempurnaan, kita nak kejayaan, kita nak kebahagiaan. Siapa Aisyah, siapa Asma, siapa Abdullah, itu adalah putera dan putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Walaupun berlainan ibu, Abu Bakar mampu menyemai jiwa mereka dengan Islam, dan akhirnya mereka bersatu sebagai adik-beradik yang saling cinta mencintai kerana Allah. Allahu Akbar sahabat-sahabat. Kita
kat sini kan Ustazah selalu berfikir macam mana kehidupan kita, saudara mara kita, adik-beradik kita. Amin, amin ke atas balik duri, amin. Masya Allah. Kita dahulu seperti dua teman minum Juzaimah selama 1 dekad daripada suatu masa, hingga ada yang mengatakan bahawa kita tidak dapat dipisahkan. Kita jalani hidup ini dengan penghidupan yang baik, padahal sebelum kita, maut telah menuai golongan Kisra dan Tubba. Tetapi setelah kita berpisah, diriku dan Malik sekalipun telah lama bertemu, seakan-akan belum pernah menginap bersama barang semalam pun. Sebab mereka adalah orang kaya raya keturunan Abu Bakar, tetapi tidak memilih kekayaan itu, sahabat-sahabat dirahmati Allah, sebagai orang yang taksub dengan kekayaannya sendiri, sebagai orang yang takjub dengan kekayaannya sendiri, kerana dia tahu takkan datang kekayaan itu tanpa yang maha kaya memberikan sedikit kekayaan kepada mereka. Sedangkan Umar bin Al-Khattab pernah berkata kepada Mutammim bin Nuwairah, wahai Mutammim, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, ingin rasanya aku menjadi seorang penyair, lalu aku lantunkan sajak duka untuk saudaraku Zaid. Demi Allah, angin sepoi daripada Najd itu bertiup ke arahku dengan membawa bau harum tubuh Zaid. Wahai Mutammim, Zaid masuk Islam sebelum aku. Dia berhijrah dan hilang pula dah. Jap. Nak besarkan balik tulisan ni. Dan membunuh dan terbunuh sebelum aku juga. Dan Umar radhiyallahu pun menangis. Masya Allah. Betapa cintanya para sahabat-sahabat dengan ukhuwah yang mereka ada. Masya Allah. Rahmah Abdul Qadir, terima kasih 200 tas. Semoga diganjari Allah dengan kebaikan, rezeki barakah. Anizah, jangan menjauh dan bongkak dengan Allah. Buruh dan hujan juga bertempik. Ya kan? Subhanallah. Kak Mahathir Muhammad ni kontraktor hebat ni. Cuba tengok ni. Dah bertahun-tahun dah bumbung bahagian tingkat 1 ni. Dia pun nak buat apa dah tak siap-siap. Kita boleh komplain tak dekat King Salman ni? Kak Mahathir Muhammad. Aduh, Aizan, ternyata Ustazah boleh live di Masjidil Haram, tapi Ustazah tak boleh live di dalam bilik. Biasalah kan. Kita mengharapkan stas daripada Facebook. Bukan duduk di hotel 5 star kali ni Ramadan. Masya Allah. Saudara Ahmad Ali, amin, Masya Allah. Fauziah Muhammad Kasim, Rohina Nur Aida. Okey, Ustazah ada misi nak menghabiskan ni juga. Baik. Anda nak tengok sana ke nak tengok Ustazah? Senang macam ni lah. Okay. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okay. Mutammim mengungkapkan perasaan yang sama dalam ratapannya terhadap saudaranya yang bernama Malik bin Nuwairah. Dia mengatakan, demi usiaku, sesungguhnya orang yang mabuk kerinduan dicela kerana menangisi orang yang dikasihinya dengan derayan air mata yang bercucuran deras. Dia berkata, mengapa engkau menangis setiap kali melihat kuburan yang ada di antara Liwa dan Daka? Ini nama-nama tempat ya sahabat. Maka aku jawab dia bahawa sesungguhnya tangisan ini merupakan ungkapan kerinduanku. Maka biarkanlah aku menangis, kerana di sinilah letak kuburan saudaraku Malik. Masya Allah. Cintanya atas ukhuwah kerana Allah. Cintanya atas ukhuwah kerana Allah. Sekejap siapa yang menangis tu? Kenapa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Laju sangat ni komen ni. Tak boleh nak baca satu persatu. Kalau Ustazah tak ada meja yang indah. InsyaAllah. Kiri kanan. Tangan kiri saya handphone merah. Tangan kanan saya handphone hijau. Nak membaca kitab Al-Tahzan. Okey, kita nak habiskan. Bani Al-Ahmar di Andalusia sedang ditimpa musibah. Ibnu Abdun, si penyair itu, menyatakan keprihatinan atas musuh yang menimpa mereka. Ustazah pergi laju je sahabat-sahabat. Ya Allah, Hani Batrisha tengah buat semprit lah pula bestnya. InsyaAllah. Musa meratapi bekas peninggalan kejayaan sesudah tangisan mata kerana tiada gunanya menangisi bayangan dan rupa. Sungguh aku melarangmu dan tidak segan-segan untuk memberi nasihat agar jangan cuba-cuba tidur di antara taring dan cakar singa. Masya Allah.
Aduhai, sekiranya masa menebus Amr dengan Kharijah dan menebus Ali dengan siapa pun di antara manusia yang dikehendakinya. Kita baca firman Allah ni yang paling sahih sekali sahabat-sahabat, tak ada tolok bandingnya adalah ayat Quran. Kalau syair-syair tu hanya karangan manusia. So kadang-kadang jadi pertikaian, betul ke apa yang ditulis ni? Sekarang kita rujuk ayat Quran. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha. Sadaqallahul azim. Masya-Allah, kita nak habiskan dah. Subhanallah. Maka tak kala datang azab kami, kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah. Kaum Lut yang sangat degil perintah Allah, mana boleh lelaki bersama dengan lelaki, perempuan sukakan perempuan, lelaki sukakan perempuan, ada nama suka yang bukan kerana cintakan Allah, tetapi mereka melawan fitrah yang telah Allah ciptakan untuk mereka. Maka Allah terbalikkan kaum Lut. Kalau bahasa Indonesia dikatakan dijungkirkan, yang atas jadi ke bawah, bawah jadi ke atas. Masya Allah. Kita perhatikan surah Yunus ayat 24 sebagai penutup pengakhiran sahabat-sahabat. InsyaAllah disebutkan nama Salbiyah Husin. InsyaAllah. Innama mazalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardu mimma ya'kulun nas wal an'amu hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa zanna ahluha أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu adalah seperti air hujan yang kami turunkan daripada langit, lalu kami tumbuhkan dengan suburnya. Kerana air itu tanam-tanaman bumi, di antaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak, hingga apabila itu telah sempurna keindahannya dan memakai pula perhiasannya, dan pemiliknya menyangka bahawa mereka menguasainya. Tiba-tiba datanglah kepadanya azab kami di waktu malam atau siang, lalu kami jadikan tanaman-tanaman melaksana tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum tumbuh kemari. Masya Allah. Ini surah Yunus ayat 24 sebagai penutup pengakhiran. Masya Allah, berjaya Ustaz habiskan. Sekejap Ustaz nak bawa anda jalan-jalan. Semoga kita dapat tengok orang bertawaf di bawah. Alhamdulillah, saya berjaya menamatkan. Sekejap. Tapi kan bateri macam dah nak habis. Sekejap saya bawa anda jalan-jalan kat sini. Sebab saya nak simpan Quran. Saya nak simpan Quran. Lepas ni saya nak tutup dengan duha. Lepas tu saya nak balik ke hotel. Sebab pukul 9 pagi Ustazah ada nak buat tausiah dengan jemaah umrah di ruang makan. Kami dah dapatkan lesen kelulusan. Tuh dia lesen kelulusan daripada pihak hotel untuk buat tausiah. Sebab semalam janji nak buat dekat rooftop, tapi hujan. Satu keajaiban kan kalau hujan di Gunung Barakah ni. Okey, saya bawa anda jalan-jalan. Jom kita simpan Quran dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita pergi dekat sana sekarang ni. Okey. Semoga yang dah pernah datang ke sini Allah tambahkan, gandakan rezekinya untuk mengulang lagi. Itu jalan keluar ke Hotel Ustazah. Kalau bangunan yang depan sekali tu hotel yang Ustazah duduk 5 star hari itulah. Ni manusia dah. Sebenarnya manusia dah kurang ni. Kalau tadi Masya Allah lagi ramai. Ni kalau polis nampak dia tak boleh dah dekat situ. Tapi sebab nak bawa anda, semoga Allah izinkan untuk anda melihat tawaf di bawah. Bismillah. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Nampak tak Kaabah? Tapi kan sahabat-sahabat, kita dah tak boleh mendekat. Hanya macam ni je lah sekarang.
Ini macam ni. Oh, kat sini ada yang bumbung ni. Kita tak boleh nampak jelas. Mana nak bagi nampak jelas? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Anda sedang bertawaf kat sini dia. Sekejap. Kita bagi puas hati bawa dekat yang tak ada bumbung. Ini orang berjalan tawaf untuk bahagian atas. Sekarang berapa orang yang menonton? Sebab live kat sini ni dia tak keluar pula. Tak tahu kenapa. InsyaAllah yang belum pernah sampai lagilah. Yang belum pernah sampai lagilah. Ustazah doakan sejuta kali ganda untuk anda sampai ke sini. Ni dekat sikit kot dengan Kaabah. Alamak, pak polisi ada kat sini. Tengok pak polisi dia. Diorang ni selalu nak menghalau orang. Sabar je lah. Okay, selagi kita tak kena halau, kita duduk kat sini. Manusia tengah bertawaf ramainya. Ya Allah. Kalau waktu macam ni memang waktu favourite lah. Sebab tak panas. Masya Allah. Masya Allah. Salli ala Muhammad. Anda tengok ni. Ni ruang untuk tawaf. Okay. Kita bawa dekat pakcik India yang sedang menangis-nangis memandang Kaabah ni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia mengonggong-gonggoi dia menangis. Ya Allah, kabulkanlah doa semua orang. Amin. Ya, siapa ni yang cakap bi'ah Aisyah? Memang umrah akhir Ramadan ni sebiji macam haji. Saya teringat hadis Nabi bahawa apa ni? Allahumma salli ala Muhammad. Umrah pada Ramadan menyamai pahalanya haji. Umrah pada Ramadan seperti berumrah dengan Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Kak Hanidah Mansur, insya-Allah tak lama lagi. Masya-Allah, Muslim. Amin. Fatimah Umar didoakan. Amin. Masya-Allah, didoakan. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ni pak polisi ni. Geram je tengok mereka ni. Tapi dah diorang bekerja kan. Nak buat macam mana? Terima kasih Zaitun Zadina hantar 100 star. Sebenarnya Ustazah malas nak berjalan ke hujung sana sebab orang tawaf di atas ni terlalu ramai. Okey. Ni orang tengah tawaf di bahagian atas. Anda bayangkan jauhnya perjalanan mereka. Okey, yang tu orang tawaf di bahagian bawah. Dekat atas sana lagi jauh. Anda nampak tak yang atas tu? Pusingan dia lagi jauh. Bayangkan. InsyaAllah. Amin. Faridah Daud. Amin. Amin. Iman Nurman. Hajira Zira. Zaidah Zeki. Amin. 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 Ya Allah, ya Tuhan. Sampaikanlah sahabat-sahabat Latahzan yang sedang live pada waktu ini untuk ziarah makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk sampai ke Baitullah ini ya Allah, mengelilingi rumahmu ya Allah, bertawaf sebagai seorang hamba yang taatkan Engkau ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Polis dah halau. Okey. Jadinya Ustazah nak kena keluar. Tengok polis halau tu. Polis halau pakcik India yang sedang menangis-nangis tu. Macam mana? Orang tu dah lah tengah khusyuk berdoa. Allahumma salli. Hajiah dia halau. Hajiah dia halau. Sabar je lah. Sekejap ya. Ustazah nak ambil pot untuk mereka tak halau nak solat duha. Lepas tu Ustazah nak balik. Ada tausiah dengan jemaah. Ramai sangat-sangat di bahagian atas. Kalau malam waktu tarawih dan tahajud, ya Allah, subhanallah, tak tahu nak cakap ramainya manusia ni. Doakan sahabat-sahabat setakat ni. Semua jemaah Fawaz Travel masih sihat walafiat. Syukur sangat-sangat.
Semoga mereka terus-terusan sihat, insya-Allah, untuk beramal ibadah. Dan kami tak dapat untuk ke masjid segerombolan terus. Memang mustahil lah, sebab duduk sekejap kena halau. Halau tu istilahnya dengar macam kasar kan, tapi macam depa buat kerja depa. Sekejap ni rak-rak Quran. Saya nak duduk kat sini tengah-tengah makcik ni sekejap untuk duha. Kemudian Ustazah akan balik, insya-Allah. Terima kasih sama-sama Nurwati. Bila tengok orang tua-tua macam ni naik wheelchair, teringat mak kita. Amin. Amin semua orang. Alhamdulillah Ustazah berjaya menamatkan kitab dan tahzan. Okey, insya-Allah besok kita sambung bab baru. Bye-bye sayang-sayang sekalian. I love you all. Insya-Allah kekalkan momentum Ramadan walaupun kita sakit. Contohnya sahabat-sahabat, jangan bagi sakit di hati kita. Nanti kita tak kuat nak beribadah. Kita kena sentiasa kuat nak merebut. Semoga semua direzekikan malam Al-Qadr yang berada di tanah suci di mana-mana jua. Allah pandang hati kita sahabat-sahabat. Sucikan hati kita. Allah pandang hati kita. Allah tak pandang lain dah pada kita. Sucikan hati kita, Masya Allah. Semoga Allah beri kebaikan kepada kita dunia dan akhirat. Bye-bye sayang-sayang sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.